wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Muka surat 117 ni. Dan kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, kullu salatin la yahduru fiha alqalbu fahiya ila al-uqubati asra. Artinya tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala di dalamnya, maka iaitu terlebih segera membawa kepada seksa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudsuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Artinya bahawasanya seorang hamba yang bersungguh-sungguh berbuat sembahyang, maka tiada disuratkan baginya daripada pahala itu seperti unamas, dan tiada seperpuluhnya sebab tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala, dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hamba itu daripada pahala sembahyang barang yang hadir pada akalnya daripada sembahyang itu, yakni hadir hatinya serta khusyuk kerana makna akal dan kalbu itu satu jua. Jadi kita dah habis itu hari dalam bab sampai membaca tahiyat akhir. Malam ini pula ceritakan pula masalah khusyuk dan tawaduk dalam sembahyang, ya. Khusyuk, tetap hati ingat akan Allah dalam sembahyang. Tawaduk, benda diri tetap anggota dalam sembahyang, tidak ngelusai ke sana kemari, tak noleh sana kemari, ya. Setengah orang tu sembahyang mata dia liur, bila orang masuk lalu ke depan mata dia liur, nengok orang, ya. Ada juga orang sembahyang itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Hasan Basri tadi ni, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati kepada Allah, mana tak khusyuk di dalamnya, maka iaitu terlebih segera membawa seksa. Jadi kena seksa, ya. Kena seksa kalau langsung tak ada khusyuk, ya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada orang bersandarkan kepada fawailul musallina allazina hum an salatihim sahun, maka neraka willah bagi orang yang pada sembahyang mereka itu sahun apa? Lalai, ya. Jadi neraka wil, ya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, jadi ada orang ingat siapa yang sembahyang hati dia tidak hadir, ya, tidak hadir hati dia jadi masuk dalam neraka wil. Dia kata pandangan yang begitu, ya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, sebenarnya itu tak betul. Dia kata apa? Fawailul musallina allazina hum an salatihim sahun. Daripada sembahyang dia lalai, bukannya fi salatihim sahun, bukannya semasa sembahyang dia lalai, tak. Dalam hal sembahyang dia lalai. Ini saya dah terang dulu dah. Maknanya dia lalai akan waktu, dia belum masuk sembahyang lagi, lalai akan waktu, maka kadang-kadang sembahyang sampai keluar daripada waktu. Itu maksud dia. Ataupun dia lalai daripada nak taharah, ambil sembahyang pun tak rata uduknya, atau dia mandi hadas tak rata sungguh-sungguh. Itu maksudnya an salatihim. Dia tak kata fi salatihim. Tapi kalau dia kata orang yang masuk neraka ni ialah orang yang lalai
pada sembahyang, itu betul fi solatihim, dalam sembahyang itu dia lalai. Tuan-tuan, siapa yang tak lalai semasa sembahyang hati dia melarau? Siapa? Tuan-tuan, start daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, tak adanya. Mesti banyak ingatan kita. Macam kita orang awam ni, tentulah banyak ingatan kita negara lain. Kalau tukang rumah, ingat rumah tang mana rasuk tak boleh masuk, kita terfikir apa yang macam manalah aku hari ni, rezeki pagi ni tak ada orang nak mengupah aku racun, apa nak makan anak isteri. Dalam sembahyang teringat apa masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, mesti ada tuan-tuan. Kalau gitu tak guna tu sembahyang, masuk neraka wil belaka. Terus sembahyang lah buat kata satu ajaran salah lepat yang ada di Pulau Pinang. Tak payah sembahyang lah kalau itu, sebab sembahyang kita ni tidak khusyuk, jadi kena seksa. Tuan-tuan, ini pendapat Hasan Basri. Hasan Basri ni tuan-tuan, dia mengajar di Basrah. Masa itu umur dia muda lagi, 6 tahun. Mengajar di Basrah, ya. Masa itu tak silap saya zaman Saidina Umar apa ke, ya? Dia mengajar. Orang tuduh budak ni Hasan Basri ni tak reti mengajar, cak cerodik. Lalu dipanggil Saidina Umar, kata sebut apa itu mahwal Islam, disebut mahwal iman, disebut. Lalu Saidina Umar kata pergi aja. Itu toliahnya, ya. Budak lagi ngajar. Hasan Basri mengajar di Basrah pada ketika itu tuan-tuan. Dia ni seorang waliullah. Jadi makam dia sebut di sini ni, diseksa orang yang tidak khusyuk dalam hati dia, makam waliullah. Ikut makam dia. Makam muka tuan-tuan ni, ini masuk neraka habis semua. Tak guna sembahyang pun. Betul tak? Siapa tuan-tuan ni yang di sini dalam ni, yang sejak pada mula-mula sembahyang dulu tak pernah lara, sentiasa hati dia ada habis semasa sembahyang? Tak adanya. Selagi makan belacan tu saya cerita lah tuan-tuan, makan betul, ya. Jadi ini pendapat Hasan Basri, ya. Jadi jangan kerana ini kita rasa kecewa, tak guna lah sembahyang. Sebab orang yang lalai hati semasa sembahyang terlebih segera seksa. Kerja itu susah sembahyang, begitu, ya. Jadi tasawuf ni kadang-kadang kena jaga-jaga, kena jaga. Ambil khairul umuru awsatuha, sebaik-baik urusan itu, urusan agama itu awsatuha, pertengahan, ya. Macam ni tak mampu kita, ya. Tuan-tuan, terus sembahyang. Nah, sebab itu dalam kitab ini juga ada disebut bagaimana jika sekiranya seorang itu bila sembahyang tak boleh lupa akan hal-hal dunia. Teringat, adakah kita terus sembahyang ataupun berhenti daripada sembahyang sehingga hadir hati kita? Jawabnya nanti akan jumpa. Jawabnya dia, hendaklah kamu teruskan sembahyangmu walaupun dalam keadaan lara, niscaya Allah membantumu, satu ketika kamu akan tetap hati kamu. Ya, begitu tuan-tuan, ya. Macam kita menderma, kadang-kadang menderma tu, kadang-kadang kita hendak orang tengok, kita suka orang puji. Wah, kamu derma sana semalam RM20, ya, bagus betul kamu. Kita suka, ya. Kalau suka ni tunjuk pada orang, riak, tak dapat pahala, ya. Jadi kalau habis itu terus derma lah, sebab tak dapat pahala, ya. Tidak, kena terus derma dan terus derma, ya. Macam kita daripada kecil-kecil dulu, ya, bila mengaji tadarus di masjid surau, dia bayar duit, baru kita mahu datang pergi mengaji tadarus bulan Ramadan. Tak ada bayar duit, tabak lahum tak datang. Jadi kita mengaji itu kerana duit. Itu budak-budak terus juga, lama-lama Allah Ta'ala bantu kita. Satu hari kita sedar bahawa kita mengaji ni walaupun tak ada upah, walaupun tak ada bayar duit, maka terus juga mengaji. Begitu. Jadi jangan kita ditipu daya oleh syaitan. Tak gunalah sembahyang. Kalau orang pilih, kalau sembahyang pun masuk neraka, seksa, jangan, ya. Jadi jangan ambil cakap ini secara kulit, secara terus. Itu tasawuf mengaji. Kemudian kata Rasulullah SAW pula bahawasanya seorang hamba bersungguh-sungguh buat sembahyang, sungguh-sungguh, ya. Sebelum masuk waktu dia dah ready dah ketika sembahyang, udah ambil uduk, udah elok, ya. Maka tiada disuratkan baginya daripada pahala itu seperti apa tu? Unamas. Saya pun tak faham unamas ni apa.
Siapa tahu ni? Dan tiada seperpuluhnya. Seperpuluh tu 1/10-nya. 1/10-nya, 1/10-nya lah. Sebab tiada hadir hatinya kepada Allah. Itu juga. Kepada Allah Ta'ala, dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hambanya itu daripada pahala semayang yang hadir pada akalnya daripada semayang itu, yakni hadir hatinya serta khusyuk, kerana makna akal dan kalbu itu, hati itu adalah satu juga. Ini dia sedap pegang ni. Ulama mengambil kesimpulan bahawa dalam sembahyang, kalau kita tak khusyuk, hati kita lari, tak batal sembahyang, tidak juga berdosa, disesa tidak, pahala tak dapat. Itu je. Jadi pahala itu diberi sekira-kira masa hadir hati, khusyuk hati dia, masa dia semayang, dia ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala masa semayang, pada ketika itu dia beri pahala. Tapi kalau dia lupa ingat hal-hal dunia, pada ketika itu tak batal semayang, tak berdosa pun, tetapi pahala dia tak dapat. Dengan sebab itu tuan-tuan, disuruh semayang berjemaah. Semayang berjemaah tuan-tuan, ada ulama berpendapat selain daripada Imam Syafi'i, dia kata fardu ain. Imam Syafi'i kata fardu kifayah, tuan-tuan. Tapi apa pun, dengan sebab itu semayang berjemaah ni dia dapat 27 kali ganda lebih daripada semayang munfarid, semayang seorang. Semayang berjemaah sama ada dengan isteri di rumah ataupun di masjid. Kemudian tuan-tuan, saya dah sebut dulu dah, tiap-tiap orang yang ada dalam itu bukan penuh pahala dia, tak. Katakanlah ada 20 orang, yang seorang ni pahala dia 10 dia dapat, lain tu hati dia larah. Yang seorang dapat 20, dapat 30, dapat 40, dapat 50. Dia tak? Dapat 50. Katakanlah hitung panjang semua yang 20 orang tadi ni, katakanlah hitung panjang dapat 15 saja. Hitung panjang, ni 15 kali 20 berapa tuan-tuan? 300 kan? 300 pahala itu pula diberi, dapat tiap-tiap seorang. Nampak tak? Jadi orang sembahyang jemaah ni, tiap-tiap seorang daripada itu dia mendapat pahala ke seluruh ahli jemaah yang ada dalam itu. Itu kelebihan sembahyang jemaah. Kalau seorang dapat 15 itu je lah. Tapi kalau 20 orang kali 15, 300 kan? 300 tu dapat tiap-tiap seorang, dia membantu tuan-tuan. Itu kelebihan. Jadi ini sebenarnya, tapi masa larok, kadang-kadang imam pun larok, kadang-kadang silap bacaan, ya. Ada juga larut, kadang-kadang dalam zikir pun kadang silap, kadang doa pun silap, manusia ya larut. Saya dah sebut dulu, Imam Syafi'i pun dia tak khusyuk dalam sembahyang, pernah ditegur, pernah dia oleh adik dia, ya. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, orang bermuka kita ni lagilah. Jadi jangan putus asa, terus juga sembahyang, khusyuk ke tak khusyuk, sembahyang tetap terus usaha untuk mencari khusyuk. Sebab itu kita minta supaya jangan syaitan bernama Khannas ini mengganggu kita sebelum sembahyang. Baca qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia, malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pemilik manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, min syarril, daripada kejahatan, waswasil khannas, daripada kejahatan, waswasil khannas, daripada kejahatan waswis manusia, hati manusia, minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Ya. Jadi hati kita ini kadang-kadang manusia membawa kepada keraguan, kadang-kadang syaitan membawa keraguan. Tak dapat dia direct dengan kita membawa keraguan, dia masuk pada orang lain membawa keraguan pada kita, semua manusia. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Ya, yang membawa keraguan. Baca itu sebelum sembahyang. Habis. Kemudian masuk bab yang lain pula, faslun fi adabil imamati wal qudwah. Ini satu pasal pada menyatakan adab imam dan makmum. Ini sembahyang berjemaah pula.
Bermula adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara. Ini masuk dalam bab sembahyang berjemaah pula. Maka adab yang pertama, ya, saya kira bagi imam bahawa meringan akan sembahyangnya itu, yakni jangan dilambatkan akan perbuatan sembahyang itu. Kata Anas, ma sallaitu khalfa ahadin akhafu salatin wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tiada aku sembahyang di belakang seorang yang terlebih dingin sembahyang dan tiada terlebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, imam tadi ni dia meringankan sembahyang dia, ya. Meringankan sembahyang ni di antaranya jangan terlampau lembab gerak laku dia berpindah daripada satu rukun, dan jangan pula terlampau panjang dia membaca ayat atau surah dalam sembahyang dia. Dalam bab surah ni tuan, kalau nak kira secara umum di luar sembahyang, apakah surah yang panjang? Yang paling panjang seperti Al-Baqarah. Tak ada imam baca sampai habis Al-Baqarah, sampai 269 berapa ke? Dia punya ayat tu. Lepas tu Al-Imran, ni tak panjang, ya. Surah itu panjang. Al-Jin ke Al-Hujurat, panjang-panjang, itu panjang. Yang sederhana Amma Yatasaalun, Suratul Naba, Abasa wa Tawalla umpamanya, itu dikira sederhana. Sabihis sederhana tuan-tuan. Yang pendek seperti Alam Nashrah, Watini wa Zaitun, kira ya. Itu kalau di luar semayang. Tetapi dalam bab semayang ni tuan-tuan, kau nak kira Abasa wa Tawalla tu sudah panjang dah, ya. Lagi apa? Iqra tu kira panjang. Sabihis wal laili iza yaghsha, itu panjang tu. Yang sederhananya seperti Alam Nashrah, Wattini wa Zaitun, Inna Anzalna, itu sederhana. Yang pendeknya seperti Wal Asri, Inna A'tayna, Qul huwallahu ahad, Qul falaq wa billah, itu pendek-pendek. Itu yang Islam sembahyang. Jadi imam ni tuan-tuan, jangan dia sentiasa membaca ayat yang panjang. Dengan sebab itu ulama sebut, ulama susun, hari ini zuhurnya apa surah, asar apa surah, disusun. Pada umumnya ialah sembahyang maghrib baca surah yang pendek, sembahyang isya surah yang sederhana, sembahyang zuhur sederhana, sembahyang asar sederhana, sembahyang subuh yang panjang. Sembahyang subuh yang panjang, bacalah Abasa wa Tawalla tu apa semua yang panjang. Suratul Naba, Amma Yatasaalun, Anin Naba'il Azim, apa semua itu. Subuh sunat yang panjang. Yang sederhananya tadi lah Alam Nashrah, Alhaakumut Takasur, itu sederhana. Bacalah waktu isya, zuhur asar umpamanya. Maghrib bacalah macam habis-habis panjang pun Alam Tara Kaifa dengan Li'ila fi Quraisyin. Jangan pula kita baca masa maghrib kita baca ayat Quran berjela-jela. Ayat Quran tu berjela-jela kita baca. Tapi ada juga untuk imam yang kadang-kadang ayat Quran ni bukan main baca. Surah Ali Imran, rakaat pertama, rakaat kedua dia baca izajah begini. Sikit jauh ke langkaunya. Sepatutnya kalau satu muka surat ayat Quran tu, rakaat pertama baca separuh muka surat, rakaat kedua sambung ayat itu tadi juga lagi. Ini dah jauh ke belakang tu, bawah ke bawah ke depan tu begini. Jadi jangan, dia baca maghrib ni dia mudah aja. Macam untuk imam kita baca tu, itu cantik lah tu. Ringkas aja. Sebab
tu imam baca dia sedap, panjang. Orang belakang pedap. Pedap tuan-tuan. Dia yang seronok tu bacanya tuan-tuan tepat aja bunyinya. Tak laju sangat, tak slow sangat. Ada setengah orang tu pula Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, tahu tak? Makruh berlagu di dalam sembahyang. Berlagu tu bukan tak boleh berlagu langsung. Nak berlagu macam orang tanding Quran tu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Makruh, tak sampai nyuruh. Lagu macam biasa tak apalah. Baca slow, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Berlagu juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh lah. Tapi macam berlagu, berenyuh, bertaranum, macam nak, tak siapa nyuruh, menyusahkan orang belakang. Panjang. Ada setengah tu Ar-Rahmanir-Rahim. Alif li sukun, ma'arif li sukun. 3 alif. 6 harakat, letih tuan-tuan. Ma'arif li sukun dia boleh dibaca dengan 1 alif atau 2 harakat. Dan boleh dibaca dengan 3 alif 2 harakat. Dalam sembahyang tak payahlah baca 1 alif 2 harakat, cukuplah. Orang di belakang ni ramai, kalau seorang lantaklah. Orang belakang ramai. Itu. Lepas itu pula geraknya lembab. Allahu Akbar. Ya Allah, terlelih. So dia imam lah. Nak bangkit sekarang pun mesti hegi-hegi, nak rokok tu hegi-hegi, tak boleh. Imam ni dia tegap bunyinya. Allahu Akbar. Tegap, tepat bunyinya. Tidak terlalu laju, tidak terlalu lambat. Kalau laju sangat tak terikut orang pula. Tak? Tuan-tuan. Ya. Jadi itu syarat yang pertama sembahyang berjamaah. Rasulullah ni dia kata di Anas tadi ni, Anas ni adakah Anas radhiyallahu anhu tu Anas bin Malik lah kot. Anas bin Malik ni ialah budak suruhan Rasulullah yang dihadiah oleh bapa dia masa di Madinah semasa umur 7 tahun. Ni Rasulullah, anak saya Anas ni, katanya anak saya ni buatkanlah budak suruhan kamu. Itu Anas. Dia bersahabat, dia berkawan dengan Rasulullah, menjadi budak suruhan Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis. Kita berkawan dengan ustaz dah 10 tahun, ada hadis satu celur baca kan, satu orang tak dapat. Ada juga. Ya. Tuan-tuan, jadi dingin kita dia sedap duduk belakang ni. Memang tuan-tuan, imam ni ada imam yang sedap kita duduk belakang dia. Ada satu imam tu dah mati dah tuan-tuan, masa zikir Ilahana ya Rabbana Subhanallah, la ilaha illallah, Muslim saja, la ilaha illallah. Ilahana ya Rabbana Subhanallah. Dia orang tu Subhanallah, Subhanallah, la ilaha illallah. Ilahana ya Rabbana Subhanallah, 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 asalkan ha panjang udahlah, jangan Subhanallah, Subhanallah, jangan ha tu panjang, beza panjang pendek udahlah. Ya. Macam itu, siapa yang ikutnya? Dia orang tua. Orang di belakang tu orang hebat muda belakang. Siapa yang ikutnya? Cukup pedap tuan-tuan. Jadi seluruh bukan kira. Tak boleh menyusahkan orang belakang, jadi pedap orang belakang. Sebab itu imam ni ada yang kita sedap duduk belakang dia. Kadang-kadang dia baca ayat Quran tu udahlah suara sedap, dia baca tu pun sedap, kita dengar pun seronok ya. Tapi kalau suara tak sedap, merengit-rengit bunyi pontianak macam tu ya,
Panjang pula. Lagi sampai tak, bila nak berhenti imam ni habisnya. Tertunggu. Nanti rasa dia Allahu Akbar takbir rukuk, ya. Ada tuan-tuan. Tapi kalau sedap tu orang tu lagi dengar, ya kan. Itu dia. Jadi Rasulullah ni sejuk hati. Anas ni sejuk hati, dia duduk di belakang Rasulullah. Dan adab itu ada yang pertama. Adab yang kedua, jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada qamat dan selesai daripada meratakan shaf. Udah qamat barulah imam Allahu Akbar, saja ke sembahyang fardu maghrib 3 rakaat imam kerana Allah Taala. Dan juga tuan-tuan, setelah dia tengok kiri tengok kanan di belakang, itu penuh tu tak penuh tu belakang tu, apa duduk belakang ini depan dia, itu kuasa imam. Itu walaupun bukan wajib, sunat, tetapi sunat muakkad, sunat hampir wajib. Sawu sufufakum, hendaklah kamu ratakan saf kamu, rapat-rapatkan saf kamu. Tapi sekarang ni jangan terlajak pula. Sebelum tu sila ratakan, samakan saf dan rapat-rapatkan saf. Mana boleh? Sebab arahannya suruh ada penjarakan 1 meter. Sekarang ni COVID tengok cerita lah naik balik. Kita takut masuk round kedua letih kita tuan-tuan. Kadang kita nak habis lah PKPP ni pada 31 Ogos ni kan. Tiba-tiba besok buatnya PKP penuh balik, tak letih kita. Ayo tuan-tuan. Jadi yo qamat tu dah habis qamat. Dengan sebab itu tuan-tuan, makmum muazzin bila nak qamat, dia mesti mendapat kebenaran imam. Walaupun tidak wajib, tapi sunat mendapat kebenaran imam. Bila dia nak qamat, imam di situ, tuan, boleh qamat. Imam kata qamat, baru dia qamat. Bukan dia pandai-pandai qamat, tengok orang tak ada sembahyang dia qamat. Tidak. Dia kena mendapat kebenaran imam. Itu kuasa imam. Kuasa menjaga waktu muazzin. Macam tengah ini kan, waktu masuk segan nak ngacau ustaz tu, aku nak azan. Tidak, dia wajib memberhentikan ustaz mengajar. Sebab muazzin itu untuk pengetahuan orang sekeliling ni bahawa ini sudah masuk waktu. Kalau habis pengajian dah pukul 9 umpamanya, orang keliling apa hal malam ni insya aku 9 pula. Ya. Tetapi bila dia nak qamat, dia mestilah mendapat kebenaran imam. Ya. Tidak wajib tetapi sunat. Saya tempat saya memang saya didik dengan sebab itu demo saya punya muazzin tuan-tuan, bila nak qamat dia boleh ustaz. Dia jumpa kita dulu, dia tahu siapa imam hari tu. Dia kan. Dia jumpa imam, boleh ustaz. Kata boleh. Baru dengan mulut ke dengan utur tangan ke, baru dia qamat. Ya tuan-tuan. Dan selepas qamat, habis qamat, barulah imam tadi mengingatkan orang belakang, diri rapat-rapat, luruskan saf, ya. Diri rapat-rapat tuan-tuan hingga bertemu apa? Bukan bertemu kaki, bertemu bahu. Sebab dalam badan kita ni bahu yang paling lebar sekali. Muka kaki terkangkang apa kerajanya. Kaki dah lah jengkai je gitu kan. Mula kaki gitu, sampai bertemu kaki sana. Oh ni kaki tak boleh, bukan macam tu. Ni bahu. Kan? Jadi pastikan bahawa imam menyusun saf yang ada di belakang dia. Jangan terus takbir Allahu Akbar, tak boleh, ya. Sunat muakkad tu. Itu yang kedua. Masuk insya aku berapa? 8.49 ni, betul? 8.49. Lambat lagi. Adab yang ketiga, bahawa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Allahu Akbar. Udah takbir dah imam, baru makmum takbir, ya tak? Takut-takut makmum takbir dulu, imam belum takbir. Orang ingat dah takbir, orang bukan belum, ya. Saya nak tanya tuan-tuan ni, boleh jawab tak? Boleh ke tidak makmum takbir dulu sebelum imam takbir dalam niat? Boleh ke?
Siapa berani jawab? Seorang tak berani jawab. Boleh? Tak boleh Ini ayun ada kuman corona ke? Tuan-tuan, begini. Mana ini? Pasal kamu jatuh, aku tak suruh jatuh. Imam takbir, Allahu Akbar, dia pun baca apa? Makmum belakang pun takbir, dia baca Allahu Akbaru kabiru, apa semua gitu ni kan. Dia pun baca Fatihah. Lepas tiba-tiba dia melakukan perbuatan yang membatalkan sembahyang dia. Umpamanya bergerak 3 kali berturut-turut anggota besar, terbatal sembahyang dia. Apa nak buat? Kita keluar, toleh ke belakang. Bukan nak ambil uduk. Kalau kentut dia, kita kena keluar, orang ambil uduk, orang lain ganti. Ini dia. Tak ada tuan-tuan ya. Imam boleh takbir tapi makruh. Imam boleh takbir, diam takbir, Allahu Akbar. Jangan angkat tangan. Angkat tangan itu sunat aja. Jadi diam ni untuk Allahu Akbar saja bersemayam fardu maghrib 3 kali. Imam kan Allah Taala. Makmum seorang tak tahu. Hukumnya boleh. Satu perkara lagi. Membaca surah, imam tu kuat kan baca surah kan. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua kuat. Rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat tak ada surah. Okey. Rakaat kedua ketiga tidak sunat membaca surah. Tuan-tuan, di manakah masanya dan tempatnya seseorang itu boleh membaca surah di rakaat yang kedua yang keempat? Jawab. Satu pun tak jawab. Film belaka je orang Subang Perak ni. Kan seseorang itu rakaat yang ketiga yang keempat dia boleh baca surah selepas baca Fatihah. Tak tahu boleh seorang makmum, contohnya makmum dia masuk waktu Isya, dia masuk di rakaat yang ketiga, imam dah 2 rakaat dah, imam pun bangkit daripada tahiyat awal, naik, dia masuk Allahu Akbar, dia masuk masbuk saja bersemayam fardu Isya 4 rakaat Allah Taala. Imam salam, dia kena tambah lagi 2 rakaat, betul tak? Masa dia tambah 2 rakaat itulah rakaat yang ketiga bagi dia lepas Fatihah dia boleh baca surah. Rakaat yang keempat bagi dia selepas surah boleh, selepas Fatihah boleh baca surah. Boleh faham tak? Ini kalau orang ambil toliah ni yang teruk-teruk memang itu dulu kerja dia. Yang teruk-teruk dia pusing-pusing penin ni. Nah, sebab itu jangan ingat orang ambil toliah ni apa yang ada pada ilmu itu lebih kurang itu tidak. Dalam boleh tanya macam-macam setengah jam tuan-tuan, dia pusing peninnya tuan-tuan. Nah, sebab itu guru ni biasa dia mengajar, dia sampaikan 10 perkara, dalam dada dia ada 100 lagi. Dia begitu ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, ratakan saf, nyarikan suara Allahu Akbar, tengah duduk diam ni tak tahu mana boleh, barulah tahu orang imam tu dah angkat takbir supaya dengar makmum. Sama ada dengar tak dengarnya tu, dia dengar direct daripada imam ataupun daripada mubaligh, daripada mubaligh. Ya tuan-tuan ada orang belakang itu imam suara tak kuat, dia pula Allahu Akbar, mubaligh Allahu Akbar, suara dia kuat. Sekarang ada mikrofon, tak apalah tuan-tuan.
Macam mana ini boleh berlaku? Dalam satu masjid kita kena semayang setempat, betul, sebagai jemaah kan. Imam sini, makmum sini, berkumpul sini kan. Boleh tak ada makmum nun di belakang nun, seorang dulu belakang nun jauh nun, renggang? Boleh tak? Sah tak? Jawapannya sah, tetapi tidak dapat pahala berjamaah. Kerana pahala berjamaah dia mestilah dikumpul satu tempat dan dirapat-rapatkan, ya. Sehingga jika sekiranya sah depan tak penuh lagi, dibantai duduk di belakang, tak dapat pahala jemaah. Tapi semayang sah. Begitu dia duduk di belakang sana, seorang-seorang belakang sana, semayang sah, tak dapat pahala berjemaah dalam masjid, ya. Dengan syarat ada dinding itu, ada pintu, dan pintu tu buka, boleh kita lalu. Kalau imam tu batal, dia pun datang ke depan menggantikan, itu kan, ya. Pintu tu terbuka, ya. Kalau ada dinding akan pintu, kemudian pintu tu buat berkunci pula, dipaku lagi, tak boleh. Ya. Dengan sebab itu kena kuat. Allahu Akbar, kena kuat. Supaya didengar oleh makmum. Adab yang keempat, bahawa jangan menyaringkan makmum akan suaranya, melainkan sekira-kira didengar olehnya sendiri. Amin. Ramai-ramai makmum. Jadi imam patutnya beri peluang pada orang belakang membaca Fatihah. Takut bila dia baca kuat dia baca kuat surah, makmum belakang baca Fatihah cacau. Jadi sesedapnya biarlah imam tu diam sekejap, sekira-kira orang belakang habis membaca Fatihah. Tapi jangan orang belakang boleh jadi imam pula, dia pula bantah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, natang sekor ni. Orang sebelah pula cacau pula, dia pula kuat benda, baca kedengar telinga sendiri, udahlah lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Cukuplah. Itu pun kedengar orang sebelah lah tu. Kawan baru nak belajar Fatihah, baru ngaji malam ni kena itu cacau dia. Natang sekor ni kita. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada setengah tu buat benar bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Apa lagi yang jenis waswis tu? Angkat takbir, Allahu Akbar. Tak jadi. Saya jumpa tuan-tuan orang macam ni. Sebelah kita tuan, Allahu Akbar. Satu lagi tahiyat. At-tahiyat. Kita dah baca tadi. Kita dah baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah. Dia at-tahiyat lagi. At-tahiyat tak jadi juga lagi. At-tahiyat tak jadi juga lagi. Imam bersalam tak baru dia lu at-tahiyatul mubarakatuh. Siapa juga tadi orang yang waswis syaitan ni tadi, angkat takbir, Allahu Akbar, tak jadi. Allahu Akbar. Jenuh berapa kali, orang sebelah ganggu. Bila imam takbir, baca nak rokok, elok pula Allahu Akbar. Elok je. Akan syaitan kan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, baca jangan kuat benar pula macam imam pula. Letihlah orang sebelah kita je tak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia kira dia je. Dia kira lepas dia je. Orang sebelah dia tak kira. Tuan-tuan, dalam bab semayang berjemaah ni semula kita kena pelihara kebajikan sahabat kita sebelah. Dengan sebab itu makruh memakan bawang mentah, makruh memakan benda yang berbau seperti belacan, seperti jering, seperti petai bila nak pergi semayang berjemaah. Kerana bila dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, itu kan masa sujud pula Subhanallah, bila tu dia punya angin tembak ke lantai, tembak ke hidung kawan sebelah. Itu yang berbau ya. Itu yang dia makan jerit. Ada setengah tu yang mulut berbau, gigi rosak, mulut berbau. Tuan-tuan, mulut berbau tuan-tuan, dia bau petai sikit tak apa, bau rokok tak apa, jangan mulut berbau sebab gigi rosak nak muntah tuan-tuan. Ya betul.
Kalau boleh tuan-tuan, kalau mulut kita ni bau, ada gigi rompang ke, nak pergi atas masjid, ambil minyak kapak. Minyak kapak, ambil masuk dalam mulut. Hilanglah bau mulut. Kalau tidak lagi, beli Listerine tu lah. Nak pergi semayang masjid, kumur dengan Listerine. Tuan-tuan, tapi mahal harganya. Minyak kapak lah, botol kecil tu, botol besar tu RM16. Jadi, bau minyak kapak. Tuan-tuan. Jadi jangan pula makmum pula beria benar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kawan sebelah tadi terikut-ikutkan dia punya bacaan. Kita tuan-tuan, bila orang kuat baca, kita baca slow. Kadang-kadang kita terikut terus bacaan dia. Kita dah nak habis orang dolin. Dia baru ihdinas siratal mustaqim, kita pun ihdinas siratal mustaqim juga. Jadi mengganggu orang kan dosa. Itu adab yang keberapa tuan-tuan? Adab yang keempat. Lagi satu. Adab yang kelima, syayugia bagi imam berniat akan imamnya itu supaya dapat fadilat berjamaah. Maka jika tiada niat akan demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sembahyang makmum, tetapi tiada dapat pahala baginya berjamaah, dan dapat pahala berjamaah itu bagi makmum juga. Tuan-tuan, imam ni wajib ke niat imam? Itu soalannya. Dia jadi imam, apakah wajib dia berniat imam? Jawab boleh. Seorang tak boleh jawab. Tidak wajib. Tapi kalau dia tak berniat imam, sembahyang dia sah. Orang belakang ikut dia pun sah, walaupun dia tidak berniat imam. Tetapi imam tak dapat pahala berjamaah, makmum dapat pahala berjamaah. Melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat disyaratkan sah diri Jumaat ialah dengan berjamaah. Maka imam wajib berniat imam, makmum wajib berniat makmum. Kalau imam tidak berniat imam, habis semayang batal, tak sah tuan-tuan. Ya. Kalau begitu tuan-tuan, yang kita pergi tepuk belakang orang tu pasal apa? Ada satu orang semayang tu kan, dia semayang, saya semayang, tak semayang sunat agaknya, lepas semayang ada seorang lagi datang nak semayang maghrib. Dia berdiri ke belakang sedikit, belah kanan orang tu tadi kan. Tak payahlah tepuk orang tu tengah semayang. Mana boleh kita usir orang tengah semayang, hukumnya haram. Pergi tepi tu, angkat Allahu Akbar saja tu semayang fardu maghrib 3 rakaat. Ustaz, nanti kalau dia tak niat imam macam mana? Saya makmum, apa pula salahnya? Dia bukan wajib dia niat imam. Tapi kalau dia angkat takbir, tentulah orang yang depan tadi sedar. Bila dia sedar, itu sebab belah kanan ke depan ke belakang. Allahu Akbar. Dia tahu, bila dia tahu tu suka hati dia nak pahala berjemaah, dia niat aku imam sekarang ni. Niat itu dah. Dia buat cakap pula. Oh, ni ke makmum, cuma imam. Tak ada macam tu. Ke imam. Udahlah. Tidak wajib. Begitu tuan-tuan sekarang ni, macam contoh ya, musik orang tengah semayang, depan dah penuh, pack penuh dah, depan dua sah ni penuhnya, maka kita kena tarik seorang daripada makmum depan ni ke belakang buat kawan. Jangan tarik gitu aja, sebab pergi dekat dengan dia situ, dekat dengan dia, angkat tangan dia, Allahu Akbar saja ke semayang fardu maghrib 3 kali, usik. Kita dalam semayang baru usik dia, tidak boleh usik. Luar semayang kita usik dia. Tapi orang yang kita usik tu dia orang ngaji, yang ngaji. Oh, kalau Rapi ni dia mengajak aku buat kawal ni, dia pengundur ke belakang orang. Kita pun duduk sama-sama sah yang ketiga. Jangan yang tak ngaji atau budak ngaji tapi lupa. Saya pernah berlaku tahun berapa, tahun 80 ke 81, nun di Masjid Taman Sri, sama-sama mengaji dengan Ustaz Syahari. Sebut nama, keluar hantar. Saya tak kemudian maghrib, saya pun tengok dapat, saya pergi dekat mana orang yang pandai ni. Satu orang tu berumur sikit, yang pandai. Saya pergi,
Allahu Akbar. Saya usik. Nyadi ni dia. Usik lagi. Nyadi ni dia. Itu saya usik orang itu mah. Dia punya. Kata dia. Terus bantai lah sembahyang dia. Dia ngaji tu tapi dia lupa. Ya kita ni minta buat kawan. Ya. Lupa. Boleh sembahyang seorang belakang tapi tak dapat pahala berjemaah lah. Dia kena musik tarik ke belakang. Musik tak mau saya buat begitu lah. Maknanya faham belum rentak begitu. Tengok dia 3 kali rentak dia pun tengok kata apa hal ni. Tengok saya. Jadi dia pun angkat takbir sekali lagi sebelah saya. Jadi cukuplah sekadar itu tuan malam ni baru berapa perkara tu tak? 5 ke 6? Baru 5 ya. Imam tak wajib niat ya. Anda dapat pahala berjemaah bagi makmum juga. Adab yang ke-6 pula insya-Allah 2 minggu akan datang. Ada soalan ke? Oh, orang dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.